Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Jelas insya-Allah ya? Jelas ya insya-Allah. Jelas, Ustaz, jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pastikan dia punya mic ni. Jelas Ustaz, jelas. Baik insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inna ala ta'allumi lughati kitabika ya Rabb. Allahumma a'inna. A'inna itu maksudnya bantulah kami. Allahumma a'inna ala ta'allumi lughati kitabika ya Allah. Kami untuk mempelajari bahasa kitabmu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita malam ni kita ulang kaji sikit dan kita masuk belajar baru. Tapi kita ulang kaji banyak sikit hari ni insya-Allah. Supaya ada yang baru masuk, baru join kita tak tertinggal jauh sangat. Sambil itu ulang kajilah kepada yang dah lama ikut kita ni insya-Allah. Baik. Jadi minggu lepas kita dah sampai ke kaedah yang nombor 2, iaitu kaedah mencari kata dasar yang ada huruf illah nama dia. Yang ada huruf illah. Yang ada huruf illah ni tak banyak di dalam bahasa Al-Quran ini, cuma dia mewakili lebih kurang 30% sahaja keseluruhan kata dasar ni. 30% dia akan ada huruf illah. Huruf illah yang kita pelajari dulu ialah huruf illah yang dalamnya ada waw ataupun ya. Kadang-kadang dia menyamar sebagai alif. Itu kita kena ingatlah tu, nama dia huruf illah insya-Allah. Baik. Kita ulang kaji insya-Allah. Kita guna buku latihan kita ni insya-Allah. Latihan kita ni. So latihan kita ni kita mula daripada muka surat. Ni buku yang warna kuning ni. Kalau tak ada saya share kat sini tak apa. Buku yang warna pink tu. Ada sengaja kan? Itu buku pink ni. Kita ni ini adalah latihan tambahan. Latihan tambahan untuk kita mempelajari kata dasar insya-Allah. Ada semua ya? Ada? Ada insya-Allah. Baik. Kita hari ni kita tengok latihan pertama. Latihan pertama kita. Latihan pertama iaitu tuliskan nombor bagi perkataan dalam ayat di bawah yang menggunakan kata dasar berikut. Jadi kita gini ya. Kita setiap kata dasar baru yang kita jumpa itu kita akan bahaskan makna dia insya-Allah. Kita akan bincangkan makna dia, makna asas dia juga makna-makna anak dia kita bincang sekaligus insya-Allah. Jadi kita ambil surah Al-Baqarah, surah yang pertama, surah yang kedua selepas surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Baik. Yang kita warnakan ni kita tumpukan, yang lain tu kita lalu secara itu je insya-Allah, secara cepat insya-Allah. Baik. Alif lam ni tidak ada kata dasar. Alif lam ni kan tidak ada kata dasar sebab dia alif lam itu hanya huruf-huruf saja. Setakat ni para ulama kita tidak dapat menafsirkan apa yang dimaksudkan dengan alif lam mim itulah. Tak ada yang tahulah. Jadi dibiarkan macam itu saja tanpa dibincangkan. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dekat sini banyak perkataan yang perlu kita belajar, tapi kita fokus pada Alkitab dulu. Baik. Perkataan zalika ni dia tidak ada kata dasar ya. Tidak ada kata dasar. Dia orang tanya kenapa tidak ada kata dasar zalika tu, bukan zalam kaf ke? Tak ada. Perkataan itu tak ada kata dasar. Sebab apa tidak ada kata dasar? Sebab daripada perkataan zalam kaf tu tidak ada perkataan yang timbul dari situ. Dia sendirian macam tu. Jadi tidak ada pecah-pecahan lain. Jadi zalika tu kita tak kira dia sebagai ada kata dasar, tak ada. Perkataan Alkitab. Apa kata dasar bagi Alkitab? Alkitab kaf dan ba ya. Dekat sini nombor 5 ya, nombor 5. Itu nombor 5. Itu nombor 5 kat situ kataba. Nombor 5 ya. Kataba yang ni. Kataba. Baik. Kataba ni dia kata dasar ini kebanyakannya dia memberi makna tulis. Tulis kataba ya. Tulis kataba. Buku pun daripada situ juga, daripada kataba tu juga. Sebab buku tu ditulis. Kitab. Jadi biasanya perkataan kataba ni dia memberi makna tulis ataupun buku.
Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada beberapa perkataan lain lagi, kita lalu saja insya-Allah. Ada macam misalnya perkataan raiba ini kata dasarnya apa dia agaknya? Apa kata dasar bagi raiba? Raiba agaknya. Ra huruf illah, huruf illah Ba. 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 Apabila ra huruf illah ba kan? Kita baca sebelum ni ra huruf illah dan ba dia akan jadi gitu. Jadi kalau kita nak cari dia, kita pergi kepada ra huruf illah dan ba. Dan huruf illah ni dia tidak, kadang-kadang tu dia keluar alif kan. Kalau kita pergi pada buku kita ni, tengok, kita tengok kamus kita ra 115. 115. Baik, 115. Okey, baik, 115. Okey, jumpa semua ya, 115 dalam kolom nombor belah kanan, tengah tu. Ada tu ya. Ra ya. Ra ya ni dia memberi erti ragu satu je lah, dia punya kata asas dia satu je. Ragu. Ra ya ba ni ragu. Mana-mana dalam Quran kalau jumpa ra ya ba, kata dasar dia ragulah. Ragu ya, raiba. La raiba. Ini hudan. Hudan kita dah jumpa dah hudan tu. Hudan kita dah jumpa. Hudan. Satu lagi ialah muttaqin. Muttaqin pun kita belum jumpa lagi tu. Muttaqin tak apa, kita biar dulu. Yang muttaqin kita biar dulu. Nanti kita jumpa nanti kita beritahu nanti insya-Allah muttaqin tu. Mereka dapat muttaqin insya-Allah ya. Jadi dalam ayat ni dapat dah insya-Allah beberapa kata dasar. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Allazi ni dia tidak ada. Kata dasar tak ada sebab kan maknanya yang saja. Tidak ada kata dasar ya. Allazina tak ada. Yu'minuna. Baik, perkataan yu'minuna ni ada. Kata dasarnya apa? Hamzah dan Minun. Maksudnya percaya. Mim nun. Mim nun. Percaya. Ingat tu dia kata dasar dia. Jadi hamzah min nun nombor 6 ya, nombor 6 hamzah min nun. Hamzah min nun dia 6. Dia kata asas dia adalah min nun ni beriman. Percaya, iman dan aman. Percaya, beriman dan aman. Dia makna itu ya. Bahasa Melayu pun ada aman. Kata Allah. Alladzina yu'minuna hamzah mim nun bil ghaibi. Kita buang ba ni, kita ambil ghaibi saja. Ghaibi pun kata dasar dia ghain ya ba. Ghain ya ba ni dia memberi bahasa Melayu ada tu apa? Ghaib. Right. Ghaib ya ba? Ghaib. 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 Tak nampak. Dia tak nampak ghaib. Wa yuqimu. Ada jumpa perkataan yuqimu. Sebelum ni kita dah jumpa tu yuqimuna ni. Yuqimuna ni kata dasarnya ialah qaf huruf illah. Qaf huruf illah mim. Sebelum kita dah jumpa gitu, tapi kita ulang aja. Kita dah jumpa dah, iaitu qaf huruf illahnya adalah waw. Qaf waw min. Dekat sini nampak ya kan? Tapi dia sebenarnya adalah waw. Jadi ia adalah qaf huruf illah dan mim. Tetapi kalau kita nak mencari dia, mesti kita pergi kepada qaf waw. Ini sebut huruf illah tu adalah dari tempat. Cuba tengok buku surat berapa? Qaf waw mim tu. 173. 173. 173 belah mana tu? Qaf waw mim. Ni. Yang kolom belah kanan kita tu, qaf waw mim. Dia ada makna berdiri kan? Ada makna mendirikan. Qama berdiri, qama mendirikan ya. Jadi untuk sementara ni kita cuma trace huruf illah aja. Qaf waw, waw huruf illah jadi qaf waw. Sebab dia tidak ada qaf kan, dia hanya ada qaf waw saja. Jadi makna asasnya adalah berdiri. Makna asasnya adalah berdiri. Qaf waw mim berdiri. Jadi kalau kita tengok perkataan ni kan, yuqimuna ni dia tidak ada dalam ni tau, tidak ada. Dia tak akan ditulis macam ni ya, sebab kita akan belajar lepas ni macam mana perubahan daripada
pattern ke pattern nanti kita akan belajar insya-Allah. Sebab perkataan yuqimuna ni tidak akan ada dalam kamus ni. Dia tidak ada. Dia akan ada aqama saja. Dia duduk pada aqama sahaja. Jadi bagaimana jadi yuqimuna tu kita akan belajar kemudian hari insya-Allah. Bila kita belajar pattern nanti kita akan tahu kenapa jadi yuqimuna. Sebab dia tak ada kat sini. Yang ada kat sini adalah qama, qiyam, qiyamah, aqama, istaqama, qaumun, qiyamun, maqam. Itu saja yang ada. Cuma yuqimuna dalam bentuk segi macam tu tidak ada. Orang tanya kita kenapa tak ada? Sebab kita belum belajar lagi satu namanya pattern atau corak wazan. Kemudian kita ni kita hanya nak mengenal kata dasar saja dulu insya-Allah. Baik. Perkataan lagi adalah perkataan as-salata. Apa kita nak tengok belajar? Apa asruk dalam perkataan solat katanya? Ruk apa katanya? Sod, lam, ilah. Sod, lam, huruf ilah. huruf ilah. Betul. Sod, lam, huruf ilah. Kita tengok seorang huruf ilah tu apa huruf ilahnya? Jom tengok insya-Allah. Sod, lam, huruf ilah. Surat berapa? Surat? Sod, lam, huruf ilah. Sod, lam. Sod, lam. 136. 136. 136 Sod, lam, huruf ilah. Baik, kita ada di dalam buku kita surah 136 tu kita ada dua. Ada dua kan? Ada tak? Ada dua sod, lam, huruf ilah tu. Satu sod, lam, waw. Satu lagi Sod, lam, ya. lam, ya. Baik. Yang mana satu katnya? Yang mana satu katnya? Sod, lam, waw ataupun ya? Ada juga yang huruf ilah ni ada dua. Iaitu sama ada sod, lam, waw ataupun sod, lam, Ya. ya. Itu jadi masalah sikit tu. Macam mana kita nak tahu di mana satu tu? Sod, lam. Macam mana nak tahu? Kau tengok Rajah dah. Tak apalah saya beritahu yang ni. Wow, ya. Wow sebenarnya. Ya. Kalau maksudnya, kalau ruk dia maksudnya solat, doa, solat atau prayer tu, ada sod, lam, waw. Sebab tu kita panggil solawat kan? Doa kan? Solawat tu doa. Lepas tu solawat atas Nabi. Solawat. Waw kan tu? Solawat. Ada waw kan? Jadi perkataan solawat, solat semua tu berasal daripada sod, lam, waw. Semua macam tu lah. Manakala sod, lam, ya ni dia bermaksud salai. Bahasa Melayu ada salai. Tu mana tak tentang salai? Salai tu maksudnya dia duduk dekat api ataupun dia punya salai. Sod, lam, ya tu sebutnya solai. Bahasa Melayu panggil salai. Salai ya. Dia maksudnya dia sod, lam, ya, salai. Sebab itulah kalau yang melibatkan panas cahaya ni dipanggil solar dalam bahasa Arab. Bahasa Inggeris pun dipanggil solar. Bahasa Inggeris solar. Tenaga solar. Tenaga solar tu maksudnya tenaga daripada api panas. Kalau kata kena daging salai maksudnya daging tu dipanaskan dengan api. Itu kalau sod, lam, ya. Sebab tu dalam Quran sayasla naran. Ada tak? Kalau sayasla naran, sayasla naran, dia akan bersalai dengan api neraka. Salah, yasla naran. Zatal habil. Tak apa, insya-Allah kita belajar kemudian tu. Cuma nak bagi tahu bahawa perkataan solat yang kita belajar setiap hari tu, yang kita baca setiap hari tu, solati, inna solati, usalli, wa sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya berasal daripada sod, lam, Wow. yang memberi maknanya doa. Doa maknanya adalah doa, rahmat, doa, solat. Dia asal maknanya gitu. Nampak tak? Sebab itu kita kata kalau selawat, maksudnya apa? Selawat ialah kita mendoakan rahmat untuk Nabi SAW. Kalau kita kata solat, usalli maknanya aku melakukan solat lah. Dan dia boleh juga bermaksud aku berdoakan. Boleh tak? Aku mendoakan, usalli. Mendoakan, merahmatkan, mendoakan. Itu solat. Ustaz, Ya. dalam buku ni ada solawatun jamak untuk solat. Lepas tu yang maksud rumah ibadat Yahudi pun sama juga ejaan dia. Adalah Quran. Adalah Quran. Ada Quran kan? Dalam Quran kan salawatun wa ini surah ni wa salawatun. Surah, jangan saya tunjukkan ya.
Apa tempat ibadat Yahudi yang dikenali dalam bahasa kita, dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu tak ada, tempat kita tak ada orang Yahudi. Ada dalam bahasa Inggeris, ada sebagai sunagog, apa namanya? Sunagog. Oh, sinagog. Sinagog tu daripada Ah, solawat tu lah. okey. Sinagog, solawat. Sinagog. Oh, sin. SYNAGOE. Tempat dia orang doa. Okey, okey. Ni dalam surah Al-Hajj. Kita tunjuk sikit apa kebetulan kita belajar ni kan? Tunjuk insya-Allah. Tunjukkan tempat dia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa biya'un wa salawatun. Wa biya'un wa salawatun. Tempat ibadat Yahudi dengan salawat ya, sebab dia orang berdoa, tempat dia orang berdoa. Saya tunjukkan ni dia punya tempat ni ya. Ini dia, ni ayat Quran ni. Jelas tak? Jelas tak ni? Jelas ya? Saya cantik sangat dia punya. Dia punya. Lah. Alladziina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin kan. Lepas tu dia kata lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawat. Salawat ni apa dia? Wa masajid. Masjid. Jadi kalau sebelum masjid itu ialah mosque kan? Masjid mosque kan? Jadi kalau salawat tu maksudnya ni ha. Apa sebut bahasa Inggeris? Synagogue. Kalau biya' ni church. Dia punya church tu dipanggil biya'. Biya'. Bahasa Melayu ambil jadi biara. Oh, Orang okey. biara. Biya' asalnya ialah biya'. Sinagog tu ialah salawat. Dia ada bukan dah. Masjid. Dah tahu kan. Oh. Tapi dua-dua noun ni Ustaz ya? Dua-dua noun ya? Kata nama. Dua-dua noun semua tu. Salawatun. Jadi kena pandai bezakan lah ya. Kena beza lah tu. Tak dalam Quran sekali ya yang sinagog tu. Okey. Sekali tu. Alright, juga Ustaz. Sekali saja. Salawat, rumah ibadat Yahudi, salawat dekat sini. Okay, baik. Selesai insyaAllah tu. Wa mimma ayalah ni, mimma razaqna. Baik, perkataan razaqna. Kita masuk ke perkataan razaqna. Wa mimma razaqna. Apa kata rasanya? Razaqa. Rezeki lah senang Rozako. Razaqa tu dia maknanya nama Melayu rezeki ya. Razaqa ada kat sini nombor Satu. tu nombor satu ni Razaqa ni. Ni perkataan atau muruk ni diambil dalam bahasa Melayu menjadi rezeki. Apa maksud rezeki ya? Rezeki tu maksudnya apa rezeki ni ya? Dia dalam bahasa Melayu senang tu rezeki tu bahasa Arab. Rezeki ni adalah makan, minum, pakai, barang-barang yang kita gunakan. Itu rezeki lah tu. Makan minum dia biasanya rezeki ni. Makan minum ni sebenarnya rezeki. Baik. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Satu lagi perkataan yunfiqun. Allah perkataan yunfiqun ni. Perkataan yunfiqun. Nafaqah. Yunfiqun. Nafaqah. Nun fa qaf. Nafaqah ya, nun. Jumpa dalam Quran Karim nafaqah. Dia kata asalnya adalah nun fa dan qaf. Nombor apa? Nombor 3 ya. Nombor 3 nun fa dan qaf ni. Nombor 3 ni ya, nun fa dan qaf. Apa kata sesama kita tengok ya, apa keruk ni, apa maksud dia nafaqah ni? Nafaqah. Nun fa dan qaf. Muka surat apa ya nafaqah ni? 194. 194. Sebaik nafaqah. Nafaqah dia maksudnya belanja, terowong, lubang, bermuka-muka atau munafik. Oi, tiga perkataan tu. Susah nak kain tu. Belanja satu. Lagi. Lubang. Buka surat apa Ustaz? Satu. 194. 194. Okey, yang qadamlah makanan. Nafaqah. Satu belanja kan. Satu lubang. Satu buku-buku. Macam mana kita nak kaitkan tu mana tu? Daripada perkataan apa ni keluar perkataan nafaqah belanja.
keluar dari perkataan itu nafak atau lubang. Daripada itu keluar perkataan munafik. Kalau ini enggak munafik, munafik. Surah Al-Munafik. Macam mana kita nak kaya makna tu? Dia punya banyak makna tu. Belanja, lubang dan juga Munafik. munafik. Sebenarnya dia bahasa ni budaya. Sebab tu kalau kita nak faham dia punya kaitan tu, dia kena ingat budaya. Budaya apa nama ni, belanja. Belanja tu ialah sebut lubang. Sebut lubang. Damage. Sebut lubang sebenarnya. Belanja tu ialah sebut lubang. Sebab apabila duit kita dah bertambung, jadi kita nak belanja, kita dapat setebuk kan. Tebuk tu maksudnya nafkah tu. Sebab tu lah lahirnya daripada lubang tu, maksudnya nafkah tu menebuk lubang. Asalnya perkataannya lubang tu kan. Nafkah. Lepas tu dia punya munafik ni pula. Munafik ni pula dia kaitkan dengan orang munafik ni orang yang banyak lubang. Banyak macam biawak kan. Dia banyak lubang. Lalu lubang ni boleh masuk, lubang ni boleh masuk, lubang ular pun boleh masuk juga. Munafik tu sebab dia kira banyak lubang, dia banyak tempat yang boleh masuk. Fa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Kalau duduk dengan puak dia, kami bersama kamu. Kalau duduk dengan puak ni pula, kami bersama. Jadi dia bermuka-muka banyak lubang yang boleh masuk. Jadi dia panggil munafik. Sebab itulah kaitan kata dasar nufaqah ni dia tak lari daripada makna belanja, lubang dan munafik. Apa tu mana kaitan itu? Dia berkaitan dengan dot, apa nama ni, lubang binatang. InsyaAllah. Dulu masa ibadat haji tahun 90-an dulu pernah berlaku satu tragedi ya, beribu orang meninggal orang Malaysia mereka. Nama dia Nafak Muasim. Kan dengar tak Nafak Muasim? Nafak Muasim ni nama satu terowong yang orang haji lalu nak pergi ke mana tu, lalu tu, lepas tu dia berlaku satu insiden dalam nafak tu. Ganggu. Dan masa tu ingat dulu. Zaman dulu kecil dulu. Nafak Muasim. Dipanggil apa tu? Itu dipanggil Nafak Muasim. Nafak tu lubang lah. Lubang tak, dia terowong, lubang ataupun terowong. Oh, terowong lah. Nafak tu terowong. Lah. Nafak Muasim. Jadi dapatlah malam insya-Allah satu perkataan betul ni nafak ni ya. Jumpa dalam Quran nanti wa anfiqu mimma razaqnakum. Wa anfiqu maknanya nafkahkan kan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan juga. Berjumpa yang Quran suratul munafiqun, surah orang yang munafik. Lepas tu kalau nafaqan lubang. Ada ayat Quran tu lubang, nafaqan fil ardi, lubang ke bumi. Baik, ikut insya-Allah perkataan nafaq ni. Mari kita tengok perkataan lain pula. Jadi latihan kita hari ni kita nak mencari kata dasar saja ya. Wallazina yu'minun. Yu'minun dah jumpa tadi. Kata dasarnya adalah hamzah, mim dan nun. Asalnya ialah beriman ya, dan orang yang beriman terpercaya. Bima unzila. Unzila. Ya, kata unzila, apa kata dasar dia? Unzila Nun Zailam. Ni Nun Zailam. Ini senang je insya-Allah. Zailam ni 9. Kalau nak tengok di mana dia kat sini juga. Muka surat apa? 191. 191 kat sini juga. Nun Zailam ni dia punya makna dia tak jauh daripada makna ni. Semua makna turun. Jadi tak ada makna lain sangatlah. Turun lah semua. Turun. Jadi kalau kata nazala ni maknanya turun lah. Inna anzalnahu fi lailatul qadri tanazzalul malaikatu warruh. Nazala turun. Kita pun sebut dalam bahasa kita nuzul Quran. Turun Quran tu. Nuzul. Baik. Dapat tu perkataan nuzul. Satu lagi perkataan yang kita baca ni qabli. Qabli ni kata dasarnya ialah qaf balam. Qaf balam. Tak apa, yang itu kita pergi kemudian tu. Qaf balam ni maksudnya sebelum. Nanti kita belajar kemudian insya-Allah sebelum. Wa bil akhirati. Baik, akhirati itu apa kata dasarnya? Kata dasar bil akhirati, kata dasarnya adalah Hamzah.
Hamzah. Hamzah khara. Hamzah khara. Ingat tu Hamzah khara. Hamzah khara datang pada akhirah tu Hamzah khara. Hamzah khara dia memberi makna akhir. Bahasa Melayu pada bahasa Melayu pada akhir kan? Akhir. 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 Kita pada bahasa Melayu ambil tu. Pada hari akhir. Kalau ada akhirat. Baik, alhamdulillah dapat tu. Wa bil akhiratihum yuqinun. Dapatkah kata dasar bagi yuqinun? Yuqinun? Yaqana. Yuqinun macam mana ni? Yaqana. Dekat sini dia akan ada masalah sikit sebab dia ada apa namanya tu, ada huruf. Ada huruf apa tu? Huruf ilah. Ilah di awal. Dia ada huruf ilah ya. Sebagian kita belajar huruf di tiga tengah ni iaitu huruf ilah, qaf dan Nun. nun. Jadi huruf ilah di awal tu, waw tu. Huruf ilah tu tak semestinya waw, ingat tu. Kadang-kadang dia boleh jadi ya. Ya. Kadang-kadang boleh jadi ya. Apa kata kita pergi pada waqana tu? Waw, qaf, nun. Waw, qaf, nun. Muka surat, kalau waw, qaf, nun tu muka surat. Dalam 203, tengok 203, ada tak waqana? Ada tak waw, qaf, nun? Ada tak? Dalam 203 tak ada. 203. Tak ada kan? Tak ada kan? 203 tak ada. Tak ada. Tak ada, habis tu tak ada. Tak ada tu sebab dia mungkin bukan waw. Waw tu ada perubahan dia. Waw tu dia punya, jadi dia mungkin kalau tak waw dia akan jadi Ya. ya. Alif tak adalah. Okay. Alif tu bukan alif tu tak kira. Alif tak kira. Jadi ya. Jadi tengok ya qaf nun. Tengok ya qaf nun. Ya qaf nun. Ya qaf nun. 208. 208. 208. 208. Yakin. Keyakinan. Okey, yaqana. Ada yaqana kan? Jadi ada yaqana. Maksudnya waw tu bukan waw. Waw tu bukan asalnya waw, dia adalah ya asalnya. Jadi yaqana. Yakin, keyakinan, rasa yakin. Yaqana maknanya yakin kan? Bahasa Melayu ambil tu. Wisma yakin. Dekat dalam tu dia. Saya suka pergi wisma yakin tu, ada satu buku, kedai buku sebelah tu, betul-betul tu masjid tu, kedai buku tu nama apa? Wisma yakin lah dia punya bangunan tu. Bagus kedai buku tu, banyak buku daripada Indonesia datang kat situ. Buku belajar bahasa Arab kan kat situ. Tapi daripada Indonesia lah, daripada Indonesia. Banyak kan? Yaqana. Yakin. Itulah yuqinu ni. Tapi mungkin soalan kita tanya, kenapa yuqinu ni? Bagaimana? Ya ni bagaimana? Waw nun ni bagaimana? Itu kemudian kita akan belajar bila kita masuk bab corak kata insya-Allah. Cuma hari ni kita nak hanya mengenali dan kita nak nak tahu, nak bezakan kata-kata dasar dia saja dulu untuk sementara ni insya-Allah, dan makna asas dia. Wabil akhiratihum yuqinun. Dah dapat dah terima makna tu. Dan dengan akhirat mereka apa? Yakin. Percaya. Yakin. Tak ada apa-apa dah tu. Cuma kita tak tahu je mana duduknya perkataan yuqinun tu. Tidak ada dalam senarai ni kan. Itu kita baca kemudian insya-Allah. Jangan risau tu. Kenapa dia bertukar jadi waw tu? Sebab apa? Sebab dia terpaksa, sebab dia bagi depan tu. Takkan dia nak kali yuqinun, tak boleh lah. Dia nak tukar pada ya tu tak boleh lah, sebab dia jadi macam kekok gitu kan. Akhirnya dia terpaksa ya tu bertukar kepada wow. Itu kitanya. Itu kemudian hari insya-Allah So ya balik depan. Yalah yuqinun ya. Baik. Ulaika ala hudan. Ulaika tak ada. Ulaika tak ada kata dasar ulaika. Maksud kita kata tak ada kata dasar tu sebab kita tak boleh nak keluarkan kata dasar dia. Kalau dapat keluarkan pun dia tak ada makna. Macam kita kata ulaika ni adalah apa dia? Lam, kaf, kaf tak ada. Carilah kat mana pun dalam satu buku ni memang tak ada. Sebab perkataan ini dia keluar seketul macam tu je. Dia tidak ada kata dasar. Ulaika. Tak ada. Dia memang maksudnya mereka itu. Maksudnya itu. Ulaika. Baik. Ala pun kita tak kira makna dia tu. Di atas. Ingat je. Ulaika itu. Mereka itu atas. Hudan. Tengok hudan. Kata dasar bagi hudan ialah
Dahlia. Dal dan huruf illah. Apa huruf illah yang tadi? Ya. Ya. Maksud mana asalnya ialah beri Tunjuk. beri panduan, huda, ala rusul. Baik. Min tak terasa juga. Rabbi. Rabbi ada. Rabbi itu daripada kata dasar ra, ba dan ba. Kita dah jumpa dalam surah Fatihah. Rababa. Apa ayatnya? Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dekat sini Rabbihim. Kalau Rabbil alamin, Tuhan alam ini. Kalau Rabbihim, Tuhan mereka. Sama dia. Kata rasanya adalah ra, ba dan Ba. Ba yang beri makna tuan ataupun Tuhan. Lord. Dapat sendiri panggil Lord. Lord tu L-O-R-D. Lord tu Rabbi lah tu. Sebab itulah dia panggil tuan tanah dia panggil Rabbu juga. Rabbi, Rabbu, apa tu tuan rumah dia panggil Rabbi. Tuhan pun dia panggil Rabbi juga. Baik. Itu perkataan Rabbi. Wa ulaika humul muflihun. Tengok perkataan muflihun. Muflihun. Apa kata dasar bagi perkataan muflihun katanya? Cuba teka insya-Allah. Bersama. Muflihun. Fa lam ha. Fa Lam ha. Fa lam ha. Fa lam ha itulah. Kata dasarnya ialah fa lam ha. Ada orang tanya kenapa min dibuang? Kenapa waw dibuang, kenapa nun dibuang? Ini kita akan belajar dalam pattern nanti insya-Allah. Pattern nanti ya. Jadi dia punya kata dasarnya ialah fa, lam dan ha. Kita tengok makna kata dasarnya apa dia? Makna dia. Fa lam ha. Berjaya. Berjaya. Fa lam ha muka 164. Berjaya. 164. Berjaya. Fa lam ha. 164 ya. Fa lam ha. Ada makna lain ke tak perkataan falaha ni kan? Tak ada kan? Satu makna je, berjaya je lah. Tapi dekat dalam buku kita ni kita hanya letak satu saja iaitu aflaha. Kan? Aflaha kan? Daripada aflaha ni timbulnya muflihun. Kemudian kita akan belajar insya-Allah macam mana jadi muflihun tu. Cuma makna falaha ni dia akan memberi makna berjaya. Sebab itu dalam azan kita hayya 'alas salah, lepas tu hayya 'alal Falah. Falah inilah. Falah inilah, ni berjaya inilah. Hayya 'alas salah. Mari solat. Satu lagi ialah mari ke arah kejayaan. Hayya 'ala, mari ke arah kejayaan. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Tapi falah tu dia tidak ada dalam Quran. Dia hanya dalam Quran ni ada muflihun saja. Ulaika humul muflihun, orang yang berjaya. Lepas tu dalam surah Al-Mu'minun, ingat surah Al-Mu'minun? Apa surah Al-Mu'minun? Qad aflaha ini. Qad aflaha al-mu'minun, dalam surah Al-Mu'minun lah, surah Al-Mu'minun. Bunyinya ini surah Al-Mu'minun. Bunyinya apa? Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Dekat sini aflaha sebiji dalam buku kita ni kan aflaha paling berjaya. Tapi dalam ni muflihun pun makna berjaya juga. Kita akan belajar kemudian insya-Allah bila dia jadi aflaha, bila jadi muflihun insya-Allah. Nanti kita belajar baik insya-Allah. Jadi kalau jumpa kata-kata lam ha dalam Quran keseluruhannya dia akan memberi makna Berjaya. Falah. Hayya 'alal falah. Baik. Lagi ni kita belajar surah Al-Baqarah di sikit depan ni ya. Surah Al-Baqarah ni. Ini pun surah Al-Baqarah juga. Latihan kita kebanyakan ni daripada surah Al-Baqarah. Masih ada sikit lagi insya-Allah. Saya ingat kita sikit lagi lah kita boleh kaji ni insya-Allah Jadi minggu depan ni kita akan masuk topik baru lagi insya-Allah. Kita boleh kaji lagi ni sikit. Hari ni jadi kita masuk satu lagi. Ini tu surah Al-Baqarah ayat yang ke-87. Khatamallahu ala qulubihim
wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatun wa lahum 'adzabun 'azim. Cuba kita tunjukkan kepada yang saya warnakan ni. Khatama. Apa kata kata khatama? Khatama. Khotamim. Khatamim ya. Senang je lah. Khata dan mim. Mana kata dasarnya? Khata nombor 10. Nombor 10 tu. Tulis nombor 10 kat sini. Khatamim. Dari segi makna khatamim ni, kata dasar khatamim, dia memberi makna seal. Seal. Seal ni tutup atau apa ni? Seal. Chop. 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 Ya, chop. Chop ya. Khatam. Moho. Chop moho. Moho tu khatam juga. Khatam. Khatam Khatam. Okey, khatam. Bayang situlah. Khatam tu itulah. Jadi tu tak ada apa-apa lah mana chop moho tu. Khatam. Qulub qalaba. Qalaba. Dua. Dia huruf wa dia ialah qaf, lam dan ba. Tak mau. Kita tengok qaf lam ba. Habis lah. Allah. Qaf lam ba. Apa makna kata qaf lam ba? Ikut surat 171. 171. Qaf lam ba 171 qaf lam ba. Okey. Tengok apa makna qaf lam ba? Qaf lam ba tu maknanya Balik. jadi kalau kita tengok makna dia, qaf lam ba maknanya balik, membalik-balikkan, pergi balik. Tak dengar. Terbalik. Kemudian dia jelas sekali tu. Kita nak jelas sekali tu iaitu qalbun. Jim dia jamak dia qulubun. Ni kita nak qulubun tu. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah tutup hati mereka. Allah telah seal hati mereka. Oh, dia punya bawah qalbun tu kan? Qulubun tu kan? Oh, dia sama jim qulubun. Yang satunya apa dia? Qalbun. Maknanya hati sanubari, jantung. Yang lain tu dia perkataan ni banyak ni yang 4 biji ni, 4. Dia memberi makna balik, lepas tu hati, balik dan memberi makna balik dan hati ya. Balik dan hati. Fish. Apa hati? Apa ni? Dia balik ya. Bukan merah ke ni? Sebab apa hati kita tu balik? Merah ke ni? Sebab ada satu doa yang terkenal juga ya. Ada doa ni bunyinya macam ni. Ya muqallibal qulub. Ya muqallibal qulub. Ni. Ini doa terkenal juga ni, Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Macam tak kuat ni. Ya muqallibal qulub. Nama yang ada baris sikit. Ni. Ni insya-Allah. Ni. Ya, jelas tak? Ini apa? Jelas ya? Ya muqallibal, macam sama. Ya muqallibal qulub. Ya Muqallibal qulub. Abdul qulub. qalbi ala dinika. Ya, dini. Baik, cuba keluarkan perkataan yang daripada qaf lam ba tadi tu. Ini qaf lam ba. Qulub. Ini qaf lam ba, sekejap ya. Ini qaf lam ba, yang ujung ni pun qaf lam. Ni timbullah masalah. Qalbi pun qaf lam ba. Tiga perkataan semuanya datang daripada qaf lam ba. Ya. Muqallibal qulub. Qallib. Ya muqallibal qulub. Qallib. Tsabbit. Jadi kalau muqallib datang daripada qalaba juga. Datang daripada qalaba. Cuma kita tak tahu kat mana duduknya kat sini. Tak tahu lagi sebab kita belum belajar lagi dia punya pattern. Bila kita baca kita tahu tu. Muqallib maksudnya yang betul. Yang membalik-balikkan. Qalaba. Yang membalik-balikkan. Ya muqallibal qulub. Qulub maksud qulub tadi? Qulub hati kan? Hati. Banyak hati. Kalau qalbi ni ialah satu.
Qalbun tu hati, kalau qalbi ada ya hujung tu maksudnya hati, hatiku, qalbi. Jadi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Terjemahannya wahai apa? Wahai yang membalik-balikkan hati. Wahai yang membalik-balikkan hati, Tetapkan hatiku di atas agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit Please mute you kan ada macam tu. on air. Qulubana pun dia kan. Please mute you are on Ya air. muqallibal qulub tsabbit Mute tu apa? qulubana ala dinik. Sama juga. Kita sambung apa-apa. Dapat tu perkataan qaul laba 70 nanti insya-Allah. Dapat Maksudnya dia punya makna asasnya adalah balik, membalik-balikkan, pergi balik. Lepas tu apa lagi? Apa lagi? Hati, kan? Sebab apa? Hati tu dia terbalik-balik. Dia kadang-kadang tu kita hari ni marah, besok tenang balik, lusa pula. Jadi hati kita ni sentiasa tidak tetap. Terbalik-balik. Tapi apa-apa keadaan sekalipun, biar dalam agama ni kita sabit maksudnya apa? Qalbi ala dini. Baik. Perkataan muqallib dengan qalbun tadi. Baik. Insyaallah khatamallahu ala qulubihim wa ala madha sam'ihim wa ala sam'ihim. Perkataan sam'ihim itu kata rasanya apa dia? Sama. Sin min ain ni dia memberi makna dengar. Contohnya kita kata sami Allahu liman hamidah wallahu sami'un an. Sebenarnya kata rasa sin min ain dia tidak akan selain daripada makna dengar. Sami'a. Baik. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Baik, absarihim kata dasarnya. Absarihim. Naam, absarihim kata dasarnya. Basoro. Basiro. Dan ra. Ba, so dan ra. Ba, so dan ra ni senang. Dia punya kata dasarnya tak lagi jauh daripada makna melihat. Absarihim, dia tak lagi jauh. Maknanya basara ni maknanya lihat. Basara, absar, mubsirun. Baik, perkataan risyawah. Apa kata rasa bagi perkataan risyawah? Rinci dengan ya. Rinci. Jom sama kita lagi. Kata rasa apa? Dan mungkin huruf illah kan? Shin huruf illah. Sama-sama tengok shin huruf illah. Shin huruf illah. 157. 157 ya. 157 shin huruf illah. 157 Ranching huruf illah. Itu ada dah tu. Ranching huruf illah. Dia ada maknanya tutup, selaput. Kat mana yang dia refer ni? Selaput. Susah. Menutup dan selaput. Rasyiyah. Ranching huruf illah. Kita dah nak masuk hantar dia nak keluar pula. Baik. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Nak keluarkan dia. Ain, shin dan huruf illah. Maksudnya penutup. Penutup, selaput. Syawah tu selaput lah. Jadi kata rasa tu maknanya selaput lah. Jadi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun. Apa kata rasa bagi azabun? Ain zaba.
Ain zaba, ain zaba ya. Itu bahasa Melayu pun ada tu, tak ada masalah tu. Azab, ain zaba mana azab lah. Azabun azim. Kata dasar bagi azim? Ain za mim. Ain za mim ya. Ini ain za mim. Dasar dia. Saya pilihlah perkataan kita cari, insya-Allah kita cari perkataan ain za mim. Apa makna asas dia? Ain za mim. Bila kita jumpa dalam Quran ain za mim dalam muka surat 152. 152 ya. 152. 152. Azim. Ada tu maknanya besar, membesarkan, agung, tulang. Yang besar, yang agung. Besar, agung, tulang. Tulang pun masuk azim juga. Tulang pun dia punya root dia azim juga. Tulang. Macam mana dia punya makna dia? Ain za'min tu maknanya memberi makna asas dia apa katnya? Makna asas dia. Makna root dia punya makna asasnya mungkin kita boleh letak makna besar kan? Agung besar. Besar kan? Besar. Tapi tulang kat situ juga ada nama tulang tu. Apa nak kaitkan tulang dengan besar tu ya? Itulah. Macam dalam surah Yasin kan? Surah Yasin dia kata وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ. Ada kan? يُحْيِي الْعِظَامَ. قُلْ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Tulang juga izam. Macam mana kita nak kaitkan antara besar dengan tulang tu ya? Izam tulang, a'zama membesarkan, azim yang agung yang besar. Macam mana nak kaitkan tu? Makna-makna tu. Mungkin manusia ni kalau dia membesar, yang besarnya tulang lah, tulang. Tulang tu akan membesar juga. Itu mungkin ada kaitan antara besar dengan tulang tu. Wallahu a'lam bissawab ya. Wallahu a'lam. Bolehlah kait macam tu. Jadi perkataan ain za mim tu dia tak lari daripada makna besar dan tulang. Besar dan tulang. Jadi dekat sini maknanya besar ataupun agung ataupun azab yang besar. Azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna. Apa kata dasar bagi amanna? Amanah. Alif mim nun. Hamzah, bukan alif kan? Hamzah mim nun. Hamzah mim nun tu dia memberi makna apa nama ni? Beriman ataupun percaya ataupun aman. Ingat tiga tu. Beriman ataupun percaya ataupun aman. Ya? Ada macam contoh je kita kata kan. Apa nama surah apa tu? Surah Quraisy. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatal syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amana. Amanah beriman. Amanah itu maksudnya memberi keamanan. Amanahum min khauf. Memberi keamanan kepada mereka daripada rasa takut. Wa amanah. Jadi ada dua makna tu amanah tu. Satunya beriman, satunya ialah memberi keamanan. Jadi ingat insya-Allah tu. Jadi wa minan nasi man yaqulu amanna billah, kami beriman dengan Allah wal yaumil akhir. Itu dah kita lalu dah insya-Allah. Wa ma hum bimu'minin. Tak apa, yang kalau nak terjemahan ataupun tafsir tu kita belajar atau baca sendiri dalam Quran, boleh belajar dengan ustaz lain boleh insya-Allah. Cuma kita nak tumpukan kepada pembelajaran bahasa Arab dan kata dasar dia. Itu kita nak insya-Allah ya. Ada satu perkataan ni saya nak ambil kat sini. Nak ambil satu perkataan iaitu perkataan yaqulu. Apa kata dasar bagi yaqulu tu kayaknya? Qaf waw lam. Yaqulu, qala, qul, sayaqulu. Semuanya daripada situlah kata qaf waw lam yang memberi makna kata. Baik. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Yang dekat sini alhamdulillah. Tengok ya, bila kita dah belajar di kita rasa mana-mana tu. Perkataan Allah kita dah jumpa, senang itu. Rasanya Allah, ya.
Perkataan amanu, dah jumpa dah, maknanya beriman. Perkataan yang mungkin kita baru jumpa hari ni ialah yukhadi'un. Kita tak tahu tu yukhadi'un tu. Apa asal dia? Dal ain. Khaf dal ain. Apa katanya? Khaf dal ain. nombor 8 ya. Khaf dal ain. Okey. Ini. Itu 97. Saya ingat semua kita digantar, tak ada masalah lagi. Nak saya kita rasa kan. Maknanya kalau kita dapat perkataan tu zam tu, terus dapat tahu kata dasar dia kan. Khaf dal ain. Mungkin kita tak perlu tanyalah sebab waw nun ni ataupun ya nun ya di depan ni, kita tak tanya lagi sebab kita akan belajar kemudian nanti insya-Allah tak apa, jangan risau tu. Ni kenapa ni kha da ain, habis tu alif ni, habis tu ya ni, habis tu waw nun ni, itu kemudian hari insya-Allah Jadi kita tahu kata dasarnya lah kha dal dan ain. Jom kita tengok apa maksud kha dal dan ain. Kha Tipu. 97. 97 kha dal ain. Kha dal ain. Menipu. Ini senang ajalah, satu je perkataan maknanya ni. Kha dal ain ni maksudnya menipu. Ini susah kan nak ingat ni. Kha dal ain tu dalam bahasa Melayu kita tak ada perkataan kha dal ain kan, tak ada pinjam perkataan ni. Khada'in maknanya tipu. Khada'in, khada'a. Tipu. Jadi khada'in maknanya tipu dan cuba menipu. Jadi kita dengarlah mereka itu cuba menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan tiadalah mereka dapat tipu melainkan diri sendiri. Anfusahum, diri sendiri. Ada apa ni perkataan anfusahum ni, nafasa ni, wa ma yash'urun. Ini dapat perkataan yukhadi'un ni, tulis insya-Allah tanda sikit perkataan kita dapat ini. Yukhadi'u maknanya menipu. Menipu Menipu. Baik, yakhda'una illa anfusahum. Ini sama juga ni, sama je. Ini menipu juga. Atas ni cuba menipu, yang ni menipu. Pattern berbeza ataupun wazan yang berbeza menyebabkan makna dia tu lari sedikit. Itu saja. Jadi yukhadi'un Allah wallazina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum yash'urun. Perkataan anfusahum ni kita belajar juga lah anfusahum. Macam mana kata dasar dia kan? Nun fa sin. Nun fa sin. Jom sama kita tengok nun fa sin. Nun fa sin. Nun fa sin. Nun fasin. Nun fasin. Mana nun fasin ya? Muka surat 94, 194. 194. Oh, nun fasin tu banyak dalam Quran ya. Dia datang daripada perkataan itu, datang daripada tanaffasa. Oh, dalam Quran ada was-subhu idza tanaffas. Surah apa tu? Was-subhu idza tanaffas. Ya Allah. Maksudnya subuh bila Fusilat. Surah Fusilat. Surah Fusilat. Was-subhu idza tanaffas. Maksudnya apa tu? Dan waktu subuh bila ia mula bernafas. Tanaffas. Mula bernafas. Allah, cantik betul bahasa Quran ni kan. Dia kata, dan demi waktu subuh yang mula bernafas. Ya Allah. Malam ni, waktu malam ni adalah waktu orang tidur. Seolahnya malam ni seolahnya mati kan. Pensan. Malam ni macam pensan. Bukan kita je pensan. Malam pun pensan juga. Gitu. Jadi bila subuh datang, seolah-olahnya subuh tu datang pelan-pelan, cerah, makin cerah. Seolah-olahnya mula bernafas. Ya Allah. Maknanya Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Taala nak bayangkan waktu pagi tu seolah-olahnya pagi mula bernafas. Maksudnya pagi tu mula nak start. Tak lah itu. Nanti ada bernafas macam orang pensan. Okey, was-subhi idza tanaffas. Tanafasa. Apa maksud tanafasa? Itu daripada nafas juga. Nafas juga ni ialah bersaing. Bersaing atau berlumba kan. Dia maksudnya bersaing atau berlumba. Sebab apa kaitan dengan nafas tu? Sebab kalau kita bersaing berlumba tu, tarik nafas habis penat. Berlumba sebab yang mungkin kaitan yang tu juga. Wallahualam kan.
Yatanafasu maksudnya berlomba. Nafsun, nafsun. Nafsun maksudnya Sendiri. diri sendiri. Yourself. Yourself lah. Maksudnya kalau ramai yourself betulnya anfusakum. Anfusana wa anfusakum. Diri kami, diri kamu. Nanti dirilah. Nafs, tapi dia kalau nafsun itu, kalau jim dia anfus, anfusuna, anfusana, anfusini kan. Dia maksudnya diri. Banyak bagi perkataan diri tu, self tu. Tapi kalau nafsun juga, kalau jamaknya nufus, dia maksud jiwa, jiwa. Tapi mesti jamak dia mesti di punya plural dia nufus. Dalam Quran, wa idzan nufusu zuwija, nufus maksudnya jiwa. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pernah dengar perkataan kullu nafsin, setiap Jiwa. bukan setiap diri, bukan setiap diri, setiap Jiwa. jiwa. Sebab dia lebih kepada jiwa, nufus. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap jiwa akan merasai mati. Tapi kalau dia kata nafsun juga maknanya, jadi dua makna nafsun tu kan. So dia perkataan nafasa ini dia memberi makna nafas dan memberi makna diri, memberi makna jiwa dan berlomba. Itulah berlomba tu susah sikit tu nak kaitkan berlomba tu, tapi dalam Quran sekali je sebut. Sekali je. Falyatanafasil Mutanafisun. hendaklah bersaing orang yang nak bersaing. Maksudnya kalau orang yang nak bersaing untuk buat baikan, bersainglah kat situ. Perang, berlawan kat situ. Racing kat situ. Buat baik, racing bukan racing motor, racing untuk buat kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. Mana yang bersaing. Sebab apa? Sebab bersaing tu kita berlomba dan kita penat dan nafas kita macam laju. Sebab tu dia panggil berlomba tu daripada perkataan nafas. Nafasa, tanafasa, nafsu, nafsu. Allah Akbar. Jadi dapat kaitkan tu makna tu insya-Allah nafasa tu. Ya. Allah InsyaAllah. Akbar. Tapi kat sini nafas tak ada kan perkataan nafas bahasa Arab dengan nafas juga. Nafas juga. Baik, Melayu ambil itu nafas, bernafas. Baik. Sikit lagi insya-Allah. Sikit lagi tu wa ma yakhda'un, tidaklah mereka itu dapat menipu melainkan diri mereka sendiri, wa ma dan tidak juga mereka tidak yash'urun. Yash'urun tu kata dasarnya adalah shin Ain Ra. ra. Jom kita tengok sama insya-Allah shin ain ra. 130. 130. Boleh kan perkataan yang pernah lalu ni tanda dengan pensel atau highlight ataupun pakai highlighter ke apa ke supaya kita boleh ingat apa perkataan yang pernah lalu dan kita buat ulang kaji insya-Allah. 1 sya'ara 1 Sya'ara tu dia ada tiga kolom. Maksudnya banyak juga tu lah dalam Quran. Sya'ara ni dia beri makna sedar rasa. Sedar rasa. Bahasa Melayu ambil tu. Syiar. Syiar. Kita dengar dapat syiar. Syiar Islam kan. Syiar tu maksudnya lambang ataupun lambang. Lambang. Rasa. Banyaknya kata sya'ara dalam bahasa Arab. Sya'ara rasa, sya'ara sedar, sya'ara penyair. Bahasa Melayu ambil syair Ada tak? Syair. Daripada sini orang Melayu ambil syair, penyair tu. Syair. Dia penyair itu datang daripada kata rasa. Kenapa? Sebab penyair ni sebenarnya mereka nak meluahkan apa katanya? Perasaan. Nak meluahkan rasa. Feeling. Sebab itulah syair ni penuh dengan feeling sebab dia meluahkan rasa kan. Syair rasa, asy'ar, Allah. Itu je lah jadi sya'ara. Jadi ingat yang dua tu lah. Ingat gini je. Kalau jumpa dalam Quran sya'ara dia masuk rasa dan masuk syair. Rasa dan syair. Itu je. Dalam Quran yang lain tu ada juga tapi tak banyak lah dalam Quran disebut ya. Contoh perkataan rambut tu jarang dalam Quran ada satu kali. Syiar Ustaz, syiar tu tak masuk rasa. Syiar tu maksudnya dia masuk lambang ataupun upacara. Syair tu macam lambang ya. Syiar. Ini pasal Melayu ni syiar tu dijamak bagi syair. Syair tu jamak dia adalah syair. Satunya syiar. Syiar ni dia adalah kita panggil lambang. Contohnya kita syiar Islam. Contohnya masjid kan. Masjid tu adalah syiar Islam. Sebab apabila orang masuk ke tempat tu ada masjid, dia dapat rasa ada orang Islam kat situ.
Sebab tu kalau kita pergi satu tempat yang tidak ada masjid, kita rasa macam tak ada rasa. Kita tak rasa ada orang kat situ, tidak ada rasa. Kita tak rasa ada orang Islam kat situ. Macam mana kita tahu tempat tu ada orang Islam? Macam mana tahunya? Sebab ada masjid. Masjid itulah syiar namanya. Syiar. Yang memberi satu kita bagi rasa. Macam kita kata dekat Mekah kan, dekat Mekah tu dia ada apa nama ni, ada rumah Allah, ada Baitullah, ada Zamzam, ada Mina. Itu apa dia panggil tu? Mina tu macam panggil apa tu? Sya'airullah. Sya'airullah ialah syiar upacara untuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ada benda tu kita ingat pada Allah Taala, ingat apa dan pengorbanan Nabi Ibrahim, ingat Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia panggil syair. Dapat insya-Allah tu? Itu di antara kita boleh belajar kat sini lah. Jadi perkataan Shin Ain Ra ni dia tak lari daripada makna rasa, syair dan juga syiar. Syiar lambang. Baik. Wa ma yash'urun. Jadi kat situ walladzina amanu yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Cukup untuk malam ni insya-Allah. Jadi pastikan kita dapat dia punya makna-makna root ni insya-Allah, makna-makna asas bagi kata rasa ni. Kalau boleh kita dapat hari ni malam ni insya-Allah. Contohnya kita tengok ni, kalau ghashin ya maknanya tutup, jumpa dalam Quran ghashin ya tutup. Ambil root dia punya makna asas dia. Qaf lam ba. Root dia, makna asas dia hati. Balik. Tapi keluar hati sebab hati kita tu balik. Balik. Sebab qaf lam ba. Nama Kelantan panggil klik. Qaf lam klik. Betul lah tu, ingat klik ya insya-Allah. Klik. Jadi orang Melayu panggil apa? Ba lam qaf. Bunyinya Balik. Jadi kalau klik. Qaf lam ba klik. Pergi ke ni pula jadi balik, sama jelah. Maknanya benda qalaban ni pergi balik. Sebab tu di dalam doa kita bila kita nak memadu kenderaan kan dia kata apa? Dia kata apa tu? Alhamd subhanallazi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina qalibun. Munqalibun. Munqalibun. Maksudnya kepada Tuhan kita juga kita akan klik. Klik tu, maknanya balik tu, balik. Maknanya kita ni akan balik kepada Tuhan juga akhirnya. Itu munqalibun tu. Itu makna doa ambil apa doa kita bermusafir je kan, doa dia maksudnya Allahu akbar. Kalau kita faham makna dia kan munqalibun maknanya klik. Maknanya balik. Subhanallazi sakhkharana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kita ni kepada Tuhan juga kita akan klik. Maknanya kita akan kembali balik. Masya-Allah Maknanya walaupun kita pergi musafir jauh, kalau tak balik ke kampung halaman sendiri pun akan balik juga. Balik ke mana? Balik kepada Tuhan. Inna ila rabbina lamun. Yang dengar tu mun. Sebab itu kalau mempelajari bahasa ni dia kena peka dengan dia punya root itu. InsyaAllah. Kok mana pun kalau kita selalu peka munqalibun ke taqallubuhum fil bilad yang qalibu ya muqallibal qulub. Jadi kita peka dengan dia punya root tu kita dapat faham makna dia. InsyaAllah. Ini cara kita nak vocabulary tu bahasa Arab kena macam tu. Ta'ara maksudnya sedar ataupun rasa. Amanah maksudnya beriman atau aman. Azaba akhir basara lihat basara yubsiru mubsirun basair khada'a tipu azama kuat agung kuat besar kuat apa namanya agung khatama tutup khatam tutup sil betul orang Melayu ambil je khatam Quran maksud khatam Quran tamat lah
Ada kata khatam Quran, tutup Quran tu. Khalas. Mati lagi. Khalas. Tidak khatam. Kenapa dah tutup Quran sampai baca dia dah khatam? Itu masuk khatamnya apa? Khatam tu tutup. Sudah. Allah ala qulubihim, ya Allah lah, yang mana pula. Khatam tu maksudnya seal, tutup. Maknanya tutup kat situ maksudnya tamat lah. Sebab tu dalam itu keluar perkataan khatamul anbiya wal mursalin. Khatamul anbiya wa ma Muhammadun illa rasul qad khala min qablihi rasul, dalam ayat Quran tu. Apa nama ni? Walakin Rasulullah, tapi Muhammad itu ialah walakin Rasulullah, dia adalah Rasulullah wa khatamun nabiyyin, wa khatamu Penyudah nabi-nabi. Allah, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Khataman nabiyyin maksudnya penutup, Penutup. seal, Penyudah. tutuplah, seal. Penamat. Tak boleh tulis apa-apa lagi dah. Seal. Cok mohon. Khataman nabiyyin. Tribe has spoken. Ya. Itu khatam Jadi cukup untuk malam ni, insya-Allah. Saya ingat dapatlah 10 11 berapa belas perkataan yang kita belajar malam ni, insya-Allah. Jadi harap kalau boleh perkataan yang kita belajar ni jadikan hafalan harian, tak apa. Dapat sekali kita jumpa dapat 10 perkataan, 20 perkataan. Dah kalau 20 kali jumpa dah dapat banyak kata dah. Kita ada hanya 2-3 kata perkataan saja, tak banyak. Yang root dia yang perlu kita tahu. Yang lain tu nanti, insya-Allah saya yakin akan dapat sendirilah. Dalam pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Cukuplah untuk malam ni, insya-Allah ya. Ada soalan nak tanya? Ya Ustaz. Ya, sila. Dalam mesej tu Ustaz ada send satu file. File untuk apa tu Ustaz? Saya cuba buka tapi tak boleh buka. File apa tu kan ya? Yang ada dalam chat tu, dalam ruang chat. Ini untuk apa dia? Nanti. Ke Mbak datang macam mana tu? Ustaz ada share satu jam file, saya tak pasti untuk apa. Jadi saya try buka. Adakah itu berkait dengan tak ada tersilap ni. Tersilap ya. Tekan. Okey. Jam file. Apa tiba-tiba datang kat situ? Mana saya ingat ada virus ke apa benda tu. Oh ya. Tak tahu kenapa. Okey. Kita jumpa lagi minggu depan. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Panjang umur. Syukran kasiran ya Ustaz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.